Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kami, Puan Zuraida Muhammad Sulaiman dan para audiens. Hari ini, kami pelajar diploma di bawah kursus Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional akan membentangkan sebuah forum bagi kod kursus BBM 157 atau juga dikenali sebagai Pengenalan Linguistik Bahasa Melayu. Dalam forum ini, kami akan membincangkan berkenaan analisis yang telah kami lakukan bagi sebuah wawancara bersama Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, berkenaan pelaksanaan PKP. Sebelum kami bermula, saya, Aira Nur Alisha sebagai moderator ingin memperkenalkan panel pada hari ini. Mengikut giliran mereka bermula dengan Nurul Farisha, Nur Ain Dania, Alia Fatihah, Fatin Shazana, Nurin Alia dan Alwaris Ikwan. Seperti yang semua sudah sedia maklum, analisis wawancara yang akan kita bincangkan dalam forum hari ini dimulai dengan variasi bahasa. Jadi secara umumnya terdapat banyak jenis variasi bahasa yang telah kita pelajari dalam BBM 157. Antaranya seperti variasi bahasa Selangor, variasi bahasa halus dan juga variasi bahasa pasar. Itu antara contohnya. Sekarang saya akan memulakan forum ini dengan mempersilakan Saudari Farisha untuk mengupas lebih tentang item analisis variasi bahasa. Apakah antara contoh variasi bahasa yang saudari dapati melalui video wawancara tersebut? Dan bolehkah saudari menjelaskan sekali sebab musabab di sebalik penggunaan variasi bahasa yang akan saudari nyatakan? Baiklah, terima kasih saudari Aira. Sebelum menjawab pertanyaan saudari, akan saya terangkan sedikit tentang apa itu variasi bahasa. Variasi bahasa merupakan gaya bahasa percakapan yang digunakan oleh seseorang penutur dan ia juga berkait rapat dengan persekitaran sekeliling yang menyebabkan seseorang itu menggunakan variasi bahasa tertentu dalam pertuturan mereka. Jadi, bagi menjawab soalan yang telah diutarakan tadi, memandangkan Perdana Menteri dan pewawancara merupakan penutur utama dalam wawancara tersebut, variasi-variasi bahasa seperti variasi bahasa formal yang digunakan adalah kerana seorang Perdana Menteri dan pewawancara sememangnya terlatih untuk menggunakan bahasa formal dalam upacara dan majlis-majlis formal atau temu duga serta bual bicara seperti yang kita boleh lihat di dalam video YouTube yang telah disediakan dalam laporan kita sebelum ini. Jadi, contoh bagi variasi bahasa formal adalah seperti Assalamualaikum dan salam hormat, tahun kedua COVID-19 menggoncang dunia Malaysia dan negara lain masih lagi berhempas pulas memeranginya yang diperkatakan oleh pewawancara Wan Syahrina. Dan yang diperkatakan oleh Terence Das, iaitu bermula dengan kita mengimbas terlebih dahulu dan berakhir dengan saksikan bingkisan ini. Seterusnya, variasi bahasa yang kedua yang kami dapati ialah bahasa tidak formal atau lebih dikenali sebagai bahasa basahan, yang mana kita telah belajar di dalam kelas iaitu seperti di dalam video. Sebagai contoh, kita tak ada buku panduan nak rujuk pada mana-mana guideline ke apa semua sekali macam kes yang lepas-lepas. Dan juga contoh lainnya, bila tak ada pengalaman, tengok mencacat, saya pun istiqarah. Saya kata besok saya kena umum. Kedua-duanya diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Variasi-variasi bahasa yang diambil dalam video ini adalah daripada kata-kata dan fakta serta statistik ataupun yang kita tahu situasi dan keadaan pandemik yang sedang berlaku ketika itu. Selain itu, variasi-variasi bahasa yang digunakan juga bertujuan untuk menyampaikan maklumat tentang pelaksanaan PKP kepada rakyat serta menjawab persoalan-persoalan mereka tentang SOP-SOP yang wujud. Jadi variasi-variasi bahasa adalah bersesuaian mengikut sasaran penonton wawancara yang dianalisis. Terima kasih Saudari Farisha atas penerangan mengenai variasi bahasa yang terdapat di dalam wawancara ini beserta contoh yang amat jelas. Jadi setakat ini kita tahu bahawa variasi bahasa yang banyak melambangkan unsur formal dan tidak formal yang juga dikenali sebagai bahasa basahan ternyata adalah sangat evident dalam wawancara tersebut. Oleh itu, saya ingin mengemukakan beberapa persoalan kepada ahli panel kita yang seterusnya, iaitu Saudari Dania. Selain variasi bahasa yang ditemukan,
iaitu bahasa formal dan bahasa basahan, saya difahamkan bahawa terdapat satu lagi variasi bahasa yang dapat dikemukakan daripada wawancara bersama Perdana Menteri berikut. Jadi saudari Dania, apakah variasi bahasa tersebut? Dan juga melalui variasi bahasa yang telah dijumpai, bagaimanakah kesemua variasi bahasa ini memberikan kepentingan dalam sesebuah wacana seperti wawancara? Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih saudari Aira. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Nur Ain Dania, ahli panel kedua anda pada hari ini. Seterusnya, bagi menjawab persoalan saudari, saya akan menerangkan mengenai variasi bahasa yang terakhir iaitu bahasa halus. Bahasa halus ini digunakan semasa wawancara bagi mengelakkan percakapan yang kasar atau menyakitkan hati mana-mana pihak secara langsung mahupun secara tidak langsung. Contoh pertama bagi bahasa halus ialah sintaksis tapi kesan kepada ekonomi amat besar sekali yang telah dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin semasa wawancara. Melalui sintaksis ini, Tan Sri menerangkan kepada audiens mengenai impak yang bakal berlaku kepada ekonomi sekiranya Perintah Kawalan Pergerakan 1.0 dijalankan sekali lagi. Menurut beliau, impak yang bakal terhasil mampu memberikan implikasi yang dahsyat dan seterusnya menyebabkan kejatuhan yang drastik kepada ekonomi negara kita. Selain itu, contoh kedua bagi bahasa halus ialah sintaksis saya juga tidak mahu ekonomi negara kita runtuh sampai tak ada pendapatan rakyat nak makan. Melalui sintaksis ini, apa yang cuba disampaikan oleh Tan Sri ialah beliau tidak mahu penurunan ekonomi negara Malaysia menjadi asbab bagi kesusahan rakyat untuk meneruskan kehidupan secara normal tanpa terputus bekalan keperluan asas. Kejatuhan ekonomi yang drastik bukan sahaja mampu memberikan impak yang negatif pada negara, malah rakyat juga turut terkena tempias dalam memastikan kelangsungan hidup. Sintaksis ini jelas menunjukkan kebimbangan dan kegusaran Tan Sri terhadap kebajikan rakyat Malaysia, khususnya rakyat-rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Contoh terakhir bagi bahasa halus ialah sintaksis baru untuk memasukkan jenazah yang dikebumikan. Sintaksis ini menerangkan proses pengebumian bagi jenazah mangsa yang terkorban dek virus COVID-19. Meskipun sintaksis ini kedengaran agak sedih dan menyayat hati, inilah realiti yang perlu dihadapi bagi masyarakat pada hari ini. Halus tetapi tersemat, 1001 kesedihan yang tidak mampu digambarkan, melainkan seseorang itu menghadapinya sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai persoalan saudari Aira yang kedua, iaitu bagaimana variasi bahasa memberikan kepentingan dalam sesebuah wawancara. Kepentingan variasi bahasa dalam sesebuah wawancara adalah bagi memudahkan pewacana untuk berkomunikasi, terutama sekali ketika menyampaikan sesuatu maklumat. Hal ini kerana penggunaan variasi bahasa yang betul dan memastikan, Hal ini kerana penggunaan variasi bahasa yang betul akan memastikan maklumat yang disampaikan mudah untuk difahami dan dihadam oleh audiens. Selain itu, penggunaan variasi bahasa yang tepat memudahkan audiens untuk memahami intipati sesebuah wawancara kerana bahasa yang digunakan tidak berkias dan tepat. Hari sekali, variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi dan hubungan dengan penutur. Apa yang dimaksudkan ialah setiap variasi bahasa mempunyai fungsi tersendiri bagi memastikan pemahaman penuh dapat dicapai. Jadi variasi bahasa yang digunakan dalam wawancara ini bertepatan dengan situasi dan dapat menyampaikan konteks yang tepat kepada audiens. Sekian sahaja dari saya. Saya harap perkongsian ini dapat menjawab persoalan saudari Aira.
Terima kasih saya ucapkan saudari Dania. Penerangan saudari sebentar tadi telah banyak menjawab persoalan yang saya kemukakan. Jadi berdasarkan apa yang telah saudari Farisha dan saudari Dania bicarakan tentang variasi bahasa, ternyata kita dapat lihat bahawa kewujudan variasi dalam bahasa kita sebenarnya merupakan cara yang sangat efektif bagi seorang yang berpengaruh seperti Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, apabila beliau ingin menyampaikan maklumat yang bersifat terus kepada rakyat jelata. Tambahan pula, seperti yang telah saudari Dania jelaskan tadi, variasi bahasa sememangnya merupakan sesuatu yang penting untuk seorang pewacana berkomunikasi dengan baik. Apatah lagi apabila mereka ingin menyampaikan sebuah maklumat yang penting. Namun begitu, kita juga perlu beringat bahawa semuanya bergantung kepada situasi dan juga gerangan si pewacana. Kerana setiap variasi bahasa ada fungsinya yang tersendiri yang sesuai digunakan dalam keadaan tertentu sahaja. Jadi, itu bagi variasi bahasa. Sekarang kita akan masuk ke dalam item analisis wacana wawancara yang kedua, iaitu koheren. Sebelum saya menjemput ahli panel kita yang ketiga, saya akan menerangkan secara ringkas apa itu koheren. Koheren atau juga dikenali sebagai rentetan idea merupakan sebuah turutan idea yang berkait antara satu sama lain dalam sesebuah wacana. Oleh kerana koheren ini merupakan sebuah topik yang amat luas, secara mudahnya saya akan bagi sebuah contoh supaya anda boleh fahami apa itu koheren dengan lebih mudah. Katakan, video wawancara yang kami analisis itu berkait dengan pelaksanaan PKP secara umumnya. Oleh itu, bagi memastikan wawancara tersebut kekal koheren, para pewacana di dalam wawancara tersebut tidak boleh tiba-tiba melencong. Sebagai contoh, mereka sedang bercakap tentang pelaksanaan PKP. Tetapi salah satu daripada mereka tiba-tiba bercakap tentang topik lain seperti mereka berasa lapar dan teringin untuk makan sepotong tembikai. Jadi di situ anda akan berasa pelik. Apa kaitan teringin makan tembikai dengan pelaksanaan PKP? Kan? Jadi itu merupakan koheren secara ringkasnya. Bagi penerangan tentang koheren yang lebih mendalam, saya menjemput saudari Alia untuk menerangkan tentang analisis kami yang berfokus kepada aspek koheren serta ciri-ciri penting bagi koheren. Baik, terima kasih ya saudari Aira. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Alia dan hari ini saya akan menerangkan tentang analisis koheren yang telah saya kupaskan. Untuk pengetahuan semua, koheren merujuk kepada kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan yang lain dalam sesebuah wacana supaya dapat difahami. Baiklah, menurut Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar yang merupakan seorang pakar Nahu Bahasa Melayu, beliau berkata bahawa koheren adalah sesuatu keteraturan fikiran yang dapat dilihat melalui bentuk-bentuk bahasa yang mempamerkan pautan dalam teks. Koheren ini wujud apabila bahagian-bahagian dalam teks itu memperlihatkan logik antara idea-idea. Dengan erti kata lain, koheren ini dalam wacana sama ada penulisan atau petuturan menggambarkan petautan antara idea-idea yang ingin disampaikan oleh penulis atau penutur. Terdapat juga pembentukan bagi koheren iaitu yang pertama dengan menentukan isi sokongan berkait dengan yang pertama dengan menentukan isi sokongan berkait antara satu sama yang lain. Kedua, mengeluarkan isi sokongan yang menyokong isi utama. Ketiga, memastikan semua isi sokongan berkait dengan isi utama yang dinyatakan dalam topik. Dan yang terakhir sekali ialah menyusun isi secara logik. Jadi berdasarkan wacana yang telah dibincangkan, saya telah menganalisis dan saya telah mendapat 5 dapatan koheren. Secara menyeluruh, saya akan memberikan satu contoh koheren antara 5 dapatan yang saya telah jumpai. Seperti yang saya kata tadi, untuk memastikan satu klausel itu koheren, klausel tersebut mestilah
mempunyai semua isi sokongan berkait antara satu sama yang lain. Jadi pada minit yang ke-45 dalam wacana tersebut, Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau telah menerangkan tentang sektor pelancongan Malaysia yang terkesan akibat wabak COVID-19. Beliau menjelaskan bahawa pihak atasan telah mengambil langkah-langkah awalan bagi sektor pelancongan yang terkesan. Di mana beliau memberitahu bahawa negara Malaysia akan mengadakan bonding bersama Indonesia, Brunei dan Singapura apabila negara kita bersedia untuk menerima pelancong luar. Beliau juga memberitahu bahawa beliau telah mengadakan video conferencing bersama Perdana Menteri China yang ingin membantu sektor pelancongan di Malaysia juga. Akhirnya beliau telah menerangkan bahawa di negara Thailand, mereka terpaksa menutup sektor pelancongannya akibat peningkatan kes COVID-19 secara mendadak. Di sini, beliau menyatakan bahawa semua ini sebab mengapa Malaysia mengambil langkah-langkah awalan bagi sektor pelancongan di Malaysia. Jadi dari penerangan saya ini, kita dapat melihat bahawa penerangan yang telah diberikan oleh Perdana Menteri kita mempunyai wacana koheren kerana terdapat isi sokongan berkait antara satu sama lain. Semua isi sokongan ini adalah berkait dengan isi utama yang dinyatakan dalam topik dan terakhirnya menyusun isi secara logik. Terima kasih Saudari Alia. Jadi nampak gayanya berdasarkan penerangan saudari, aspek logik juga amat penting untuk kita titik beratkan apabila ingin menghasilkan sebuah wacana yang bersifat koheren. Jadi seandainya apa yang kita baca mewujudkan perasaan seperti tidak masuk akal ataupun tak logik kepada diri kita. Jadi maksudnya besar kemungkinan wacana tersebut tidak menepati ciri-ciri koheren. Betul tak Saudari Alia? Ya, betul tu Saudari Aira. Baiklah, terima kasih atas klarifikasi Saudari Alia. Seterusnya saya ingin menjemput Saudari Fatin Shazana untuk mengulas tentang analisis kohesi yang telah dilakukan. Dipersilakan Saudari Fatin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Aira dan ahli-ahli panel yang saya hormati sekalian. Jadi, pertama sekali, saya akan menerangkan tentang kohesi. Kohesi ataupun juga dikenali sebagai tautan ialah keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sebuah wacana untuk menghasilkan wacana yang mantap. Keserasian hubungan ini lazimnya dilihat melalui hubungan antara suatu perkataan, frasa atau ayat dengan perkataan, frasa atau ayat yang lain yang terdapat dalam wacana tersebut. Kohesi penting kerana ia dapat mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan yang lain sehingga membentuk satu kesatuan. Kohesi juga merujuk kepada idea atau esei yang dijalin rapi hingga menjadi bersepadu. Selain itu, kohesi juga disebut sebagai organisasi sintaktik yang mana merupakan wadah ayat-ayat yang disusun secara padu dan juga padat. Perkara ini bermaksud kohesi adalah hubungan di antara ayat di dalam sebuah wacana, tidak kira sama ada dari segi strata gramatikal maupun strata leksikal. Di dalam analisis wacana ini, saya lebih menekankan tentang kohesi nauan ataupun kohesi gramatikal dari segi referensi. Penguasaan dan pengetahuan kohesi yang begitu baik akan menghasilkan wacana yang baik. Daripada analisis yang saya buat berdasarkan wawancara yang telah saya ketuni, iaitu bicara khas bersama Perdana Menteri yang dimaknai oleh Astro Awani, wawancara tersebut mempunyai kohesi. Ia mematuhi aspek penggunaan kohesinya dan juga mempunyai kesinambungan antara sebahagian teks dengan yang lain sehingga membentuk satu kesatuan. Daripada analisis yang saya telah lakukan, saya telah memperoleh 5 dapatan. Jadi, saya akan memberikan beberapa contoh dapatan yang telah saya peroleh. Dapatan yang pertama terdapat pada minit yang ke-38. Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin sedang memuji rakyat Malaysia yang gigih menjadi sukarelawan di PBB iaitu Pusat Pemberian Vaksin. Beliau berkata, lepas tu bagus pula rakyat Malaysia yang datang
secara sukarela mendaftarkan diri. Kalau pergi ke PWTC, Putra World Trade Center, pusat vaksin yang terbesar, ramai yang datang tu adalah sukarelawan. Jadi saya nak ambil peluang di sini nak ucapkan terima kasih kepada frontliners kita. Yang ini kesian kita tengok mereka dah macam orang lebih daripada letih, exhausted. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa mereka yang disebutkan tadi merujuk kepada frontliners. Jadi terdapatlah satu kohesi di sini. Kita pergi pula pada dapatan yang kedua, iaitu diambil apabila Terence Das selaku wakil daripada RTM menunjukkan soalan kepada PM Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berbentuk, selepas membelanjakan berbilion-bilion ringgit sebenarnya untuk membantu rakyat pada menghadapi kemelut pandemik ini setelah tamatnya perburukan kita dengan COVID-19 ini. Pertarungan kita menentang virus ini, bagaimanakah perancangan Tan Sri untuk membantu rakyat Malaysia kembali berdiri kukuh. Dari soalan ini kita dapat lihat yang perkataan virus ini merujuk kepada COVID-19 sekaligus menunjukkan terdapatnya kohesi dalam ayat tersebut. Akhir sekali, dapatan yang telah diperoleh daripada wawancara ini adalah pada minit yang ke-43, Tan Sri Muhyiddin Yassin sedang menjawab soalan yang dituju oleh Terence Das tentang bagaimana perancangan Tan Sri untuk membantu Malaysia kembali berdiri kukuh. Beliau menjawab, bila vaksin sampai cepat lebih banyak orang akan dapat suntikan. Tak kira sama ada Pfizer ke, AstraZeneca ke, Sputnik ke, Moderna apa lagi, macam-macam tanaman yang kita ambil, maka rakyat akan nanti sampai katalah 80% dikatakan dah ada herd immunity. Macam setengah negara yang kaya, dia dah ambil berpolok semua sekali. Kita terpaksa runding nak minta semua tu. Dalam ayat ini juga terdapat tautan antara kedua-dua ayat tersebut. Itu dalam ayat yang kedua merujuk pada vaksin yang terdapat dalam ayat yang pertama. Baiklah, kesimpulan yang dapat dibuat daripada keseluruhan dapatan adalah kohesi yang terdapat dalam wawancara ini amatlah bagus dan mudah dipahami oleh para penonton. Terima kasih atas perkongsian saudari Fatin terhadap analisis kohesi tersebut. Jadi berdasarkan apa yang saudari terangkan sebentar tadi, saya perasan bahawa item analisis kohesi dan koheren bunyinya seperti berkait dan mungkin mengelirukan bagi sesetengah pihak. Bolehkah saudari terangkan perbezaan utama ataupun cara mudah kita boleh membezakan antara dua item analisis tersebut? Baik, terima kasih saudari Aira atas persoalan yang menarik tersebut. Jadi secara ringkasnya, saya akan menerangkan sedikit sebanyak perbezaan antara kohesi dan koheren. Perbezaan yang paling ketara antara kohesi dan koheren adalah kohesi bermaksud hubungan atau salinan yang erat antara kata, frasa dan ayat. Manakala koheren pula bermaksud kesinambungan idea secara satu dan mempunyai makna. Perbezaan yang kedua pula adalah kohesi bersifat gramatikal dan koheren pula bersifat semantik atau maknawi. Dan yang tak akhir sekali, kohesi meliputi aspek formal bahasa dalam wacana atau teks. Manakala coherence pula meliputi aliran idea secara berterusan dalam wacana ataupun teks. Saya berharap penerangan yang ringkas ini dapat membantu kita untuk memudahkan kita semua untuk membezakan kohesi dan koheren. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak saudari Fatin atas penerangan perbezaan antara kohesi dan koheren tersebut. Berdasarkan penerangan saudari, kita boleh simpulkan bahawa kohesi yang menunjukkan hubungan erat antara morfologi dan frasa yang wujud juga sering dikenali sebagai kata referensi, iaitu merujuk kepada sesuatu perkara yang telah dinyatakan sebelumnya. Jadi sekarang kita akan teruskan dengan apakah definisi bagi andaian dan inference yang akan dibentangkan oleh panel kita yang seterusnya, iaitu saudari Nurin Alia. Jika boleh, saya harap saudari boleh memberi antara dapatan yang telah saudari dapati juga dalam tema wacana ini. Terima kasih saudari Aira. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Nurin Alia. Saya akan membentangkan tentang andaian dan inference yang terdapat di dalam wacana kajian kami, iaitu tentang memberi kefahaman.
Jadi terdapat beberapa andaian dan inference dalam wacana ini. Kesemuanya dikenal pasti dengan penggunaan penanda wacana atau alat gabungan kata oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi menendahkan tentang kesihatan dan keadaan ekonomi rakyat Malaysia kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai cabaran pandemik COVID-19 di Malaysia. Jadi, kita teruskan dengan soalan yang dituju oleh moderator sebentar tadi. Definisi bagi andaian dan inference ialah di dalam wacana ini, kesemuanya dikenal pasti dengan penggunaan penanda wacana atau alat gabungan kata oleh pengacara bagi menerangkan tentang memberi kefahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai cabaran pandemik COVID-19 di Malaysia. Saya telah mendapat 5 dapatan bagi andaian dan 5 dapatan bagi inference. Jadi, dapatan pertama yang saya dapati adalah daripada perkara perenggan pertama, iaitu apabila kita melihat kes-kes baru semakin meningkat di seluruh dunia dan di Malaysia, kita sedang bergelut dengan COVID-19 merupakan andaian manakala kita mengimbas terlebih dahulu sejarah perjuangan kita menentang virus gaib ini semenjak tahun 2020 sehingga 2021. Sebelum kita bersama dengan tetamu kehormat kita, saksikan bingkasan ini merupakan inference. Seterusnya, dalam perenggan ketiga, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan, jadi daripada tarikh itu sampailah memang di peringkat awal agak baik. Kita fikir dah selesai. Rupanya ada gelombang kedua dan kita manage juga gelombang kedua merupakan andaian. Manakala inference bagi ayat ini ialah sekarang ni dah masuk gelombang ketiga. Ada orang kata gelombang keempat dan jumlah yang kita lihat terkesan positif. Kes-kes yang sudah tersenarai dalam sistem data kita meningkat mencacak, naik sampai semalam 6,000 lebih ya. Dapatan yang ketiga ialah jikalau kita sedia menerima hakikat inilah masalah bersama merupakan andaian. Manakala yang kita kata approach, kita bukan whole government, bukan soal whole of government. This is whole of society. Seluruh masyarakat mesti berganding bahu. Baru kita boleh melandaikan lengkok COVID-19. InsyaAllah merupakan inference bagi ayat ini. Dapatan yang terakhir iaitu kita dapat capai 80% yang sudah suntik. Mungkin sebelum akhir tahun merupakan andaian. Manakala inference bagi ayat ini ialah sekarang ni sudah bulan 5. Tak lama lagi dah berapa bulan. Jadi nak kata terowong tu panjang sangat taklah panjang. Nak kata cahaya tu dah dekat-dekat nampak dah kalau ikut kiraan saya lah. Jadi dia akan sampai dalam tempoh masa itu. Sekian sahaja daripada saya. Amat jelas sekali penerangan saudari Nurin tentang andaian dan inference bagi wacana tersebut. Terima kasih saudari Nurin. Sesungguhnya di sini kita dapat simpulkan bahawa tiada inference yang boleh wujud tanpa hadirnya sebuah andaian. Jadi sekarang kita akan teruskan dengan ciri wacana yang terakhir iaitu maklumat yang tidak berlawanan. Jadi saudara Al-Warith, apakah tema wacana ini dan apakah contoh yang saudara dapat berikan untuk menjelaskan lagi wacana ini? Terima kasih atas soalan tersebut, saudari Aira. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Al-Warith Ikhwan bin Abu Hurairah. Jadi, di sini saya akan mengemukakan maklumat yang tidak berlawanan yang terdapat dalam wacana ini. Seperti kita tahu, tujuan wawancara ini diadakan adalah untuk memberi kefahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai cabaran pandemik COVID-19 di Malaysia. Dan saya dapati bahawa wacana ini menggunakan maklumat yang tidak berlawanan secara efektif. Dan dalam wacana ini juga, saya dapati bahawa ahli-ahli panel tidak mengemukakan pendapat dan pengungsian mereka yang berlawanan dengan logik akal serta tidak bertentangan dengan ayat-ayat sebelumnya. Sebagai contoh, segala perkongsian dan pendapat yang telah dikemukakan dalam wacana merupakan maklumat yang berkait rapat dengan isi kandungan wacana yang menghuraikan analisis dan dapatan kajian wacana dengan menggunakan laras bahasa perubatan.
ahli-ahli panel dapat membuktikan bahawa perkongsian atau rujukan-rujukan yang diguna pakai ketika sedang dibincangkan itu adalah dari sumber yang sah dan sahih. Oh, begitu rupanya. Jadi untuk menerangkan lagi lebih lanjut tentang maklumat yang berlawanan ini, bolehkah saudara Alwaris berkongsikan sedikit contoh dapatan berkenaan maklumat tidak berlawanan yang saudara telah peroleh dalam wacana ini? Oh, maafkan saya. Sudah tentu saudari Aira. Terima kasih kerana mengingatkan saya. Jadi, terdapat beberapa dapatan yang saya peroleh berkenaan maklumat tidak berlawanan dalam wacana ini. Dan untuk menjimatkan masa, saya hanya menghuraikan satu saja. Iaitu pada 5 minit pertama wawancara ini pada minit ketiga 30 saat. Salah seorang dari ahli panel, Terence Das, bertanya, bagaimana Tan Sri melihat perkembangan terkini pandemik ini secara global dan juga dari sudut kita sebagai sebuah negara yang sudah berjuang dengan virus gaib ini? Dan soalan ini dijawab oleh Perdana Menteri Malaysia sendiri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan pertama sekali beliau menjelaskan bahawa ini adalah pertama kali dunia menghadapi situasi pandemik luar biasa sebegini. Beliau juga mengatakan isu ini menjadi isu yang amat besar kepada seluruh dunia kerana sudah berjuta orang yang terjangkit dengan jangkitan ini setiap hari. Dan ramai juga yang telah terkorban termasuklah di Malaysia. Menurut beliau, hal ini telah dijadikan sebagai salah satu agenda yang terpenting untuk menangani masalah dan ancaman di Malaysia. Beliau mengatakan bahawa kerajaan telah menyediakan berbagai-bagai cara untuk mengelakkan nyawa rakyat terkorban sejak gelombang pertama virus ini dikenalkan. Sebagai contoh, Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan Standard Operating Procedure (SOP) untuk mengawal situasi tersebut. Berdasarkan contoh yang saya berikan, kita boleh lihat bahawa mereka tidak bertukar-tukar topik sepanjang wawancara ini berlangsung. Apabila mereka membincangkan tentang isu dalam peringkat global, mereka hanya berkata tentang isu tersebut sahaja. Dan apabila maklumat tidak berlawanan, penonton juga akan mudah menerima maklumat dan tidak akan menjadi keliru kerana ketiadaan maklumat yang berlawanan yang mampu mencelarukan mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menjelaskan topik ini kepada semua. Dengan ini saya berharap semua dapat memahami apa yang saya cuba jelaskan. Sekian. Baiklah, terima kasih banyak-banyak saudara Alwaris atas contoh dan penerangan tersebut. Jelaslah di sini bahawa aspek maklumat yang tidak berlawanan juga memainkan peranan yang besar terutamanya apabila menyampaikan maklumat. Kenyataan ini dapat kita kaitkan dengan penggunaan variasi bahasa formal sebenarnya jika anda ingat lagi tentang penjelasan saudari Farisha sebelum ini. Dan sekarang kita akan pergi kepada item analisis wawancara yang terakhir iaitu aspek kelainan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Dengan ini saya ingin sekali lagi menjemput saudara Farisha untuk membentangkan hasil kajian analisis bagi kelainan bahasa tersebut. Dipersilakan. Jadi bagi menerangkan kelainan bahasa pula, kami telah mendapati 10 frasa bahasa Inggeris dan menterjemahkannya kepada bahasa Melayu mengikut hukum DM, iaitu ayat yang mendahulukan unsur yang diterangkan diringkaskan sebagai D dan mengemudiankan kata sifat yang menerangkan diringkaskan sebagai M. Sebagai contoh, frasa yang kami ambil sebagai dapatan adalah economic frontliners yang diterjemahkan akan menjadi barisan hadapan ekonomi, whole society menjadi seluruh masyarakat dan tourist guide yang bermaksud pemandu pelancong. Penerangan yang jelas oleh saudari Farisha. Namun begitu, sebelum saya menyimpulkan forum kita pada hari ini, izinkan saya kemukakan
satu persoalan berkenaan kelainan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu tersebut. Pada pendapat saudari, adakah penggunaan terma bahasa Inggeris sebenarnya memberi impak yang signifikan dalam sesebuah wacana? Jika jawapan saudari merupakan ya, bolehkah saudari berkongsikan sebab mengapa ia memberi impak kepada wacana? Lagipun, apa kurangnya jika kita tidak menggunakan morfologi, frasa mahupun terma khas dalam bahasa Inggeris, kan? Okey, jadi bagi menjawab soalan yang ditanya oleh saudari Aira, ya, penggunaan terma bahasa Inggeris ini memberi impak yang agak signifikan terhadap wacana kerana sebab-sebabnya adalah pada pendapat saya ia boleh membantu menerangkan sesebuah situasi yang kadang-kadang tidak boleh diungkapkan dalam bahasa Melayu atau untuk memudahkan penutur menerangkan situasi tersebut walaupun mungkin bagi sesetengah pihak mereka merasakan ia tidak memberikan impak yang signifikan kerana bagi mereka boleh sahaja menggunakan bahasa Melayu untuk menerangkan situasi kerana seperti peribahasa yang berbunyi bahasa adalah jiwa bangsa dan saya rasa itu sahaja sekian dari saya. Terima kasih atas pandangan saudari Farisha. Jadi ianya benar bahawa sesetengah perkara tidak dapat kita terangkan dalam bahasa Melayu kita saja, walaupun ianya sebenarnya bahasa ibunda kita. Jadi contoh paling mudah adalah terma saintifik yang tiada gantinya apabila ingin berkata tentang topik-topik seperti pandemik dan perubatan, di mana asas terma saintifik tersebut juga merupakan bahasa Inggeris itu sendiri. Jadi itu yang dapat saya simpulkan daripada kelainan bahasa tersebut. Dengan ini tamatlah forum kami berkaitan video wawancara pelaksanaan PKP yang telah dianalisis dengan teliti oleh setiap panel. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel yang hadir pada hari ini atas kerjasama yang amat baik. Sekian, terima kasih.